Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 7 Jun 2021 bersama saya Fidayah Hanan Sahni. Tumpuan berita. Program bantuan bakul makanan Sarawakku sayang merupakan usaha berterusan Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS dalam membantu rakyat yang terkesan susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sehingga 14 Jun depan. Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Datuk Julaihi Narawi berkata, lebih bermakna apabila Ketua Menteri, Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg bersama anggota Kabinet Negeri dan Penjawat Awam Sarawak membuat sumbangan melalui potongan gaji selama 2 bulan kepada tabung bencana negeri bagi memerangi wabak COVID-19. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sebuyau itu menambah sumbangan seumpamanya amat bermakna kerana ianya membuktikan para pemimpin kerajaan GPS mengambil berat tentang keperluan rakyat yang memerlukan. Bercakap ketika meninjau persediaan untuk penyerahan bantuan bakul makanan Sarawakku sayang di Kampung Sampat pada Ahad, beliau memaklumkan seramai 3,500 orang ketua isi rumah KIR dari Sebuyau akan menerima bantuan tersebut. Jelas beliau bantuan tersebut dibahagikan mengikut jumlah ketua isi rumah di setiap kampung dan rumah panjang. Laporan seterusnya, seramai 8,338 KIR di kawasan Tarat akan menerima bantuan bakul makanan daripada Kerajaan Sarawak. Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak yang juga Adun Tarat, Datuk Roland Sagah Wiin berkata, pengagihan bakul makanan akan diagihkan secara berperingkat. Semasa melakukan simbolik penyerahan bantuan bakul makanan BKSS 6.0 di Tapah pada Ahad, beliau berkata ia adalah bagi memudahkan kerja-kerja pembungkusan dan penghantaran bantuan tersebut ke 60 buah kampung di Dun Tarat. Untuk kita agihkan kepada semua ketua isi rumah, artinya adalah untuk sebuah rumah dan bukannya keluarga. Kalau keluarga dia KIK, so dia mengikut rumah. Ini saya ingin menjelaskan ini supaya kita faham dan tidak menjadi isu di kawasan. Sementara itu, beliau memberitahu bakul makanan ini merupakan bantuan fasa ke-6 dalam pakej BKSS 6.0 sumbangan daripada Kerajaan Sarawak kepada isi rumah yang terjejas di seluruh negeri susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sehingga 14 Jun ini. Dalam pada itu, beliau menyeru masyarakat setempat terus mematuhi prosedur operasi standard SOP dalam memutuskan jangkitan COVID-19. Masih mengenai sumbangan bantuan bekalan makanan, Sarawakku sayang dengan giliran 942 KIR dari 60 buah rumah panjang di Dun Repok menerima bantuan itu pada Ahad. Prihatin dengan nasib penduduk terjejas Adun Repok, Datuk Seri Huang Tiong Si turut turun padang membantu petugas mengagihkan bantuan itu kepada penerima. Bantuan diagihkan kepada kawasan meliputi Selangan, Minah, Bulat, Stok, Sungai Pauh dan Ulu Pauh di bawah pentadbiran penyelaras Zon D iaitu Tuai Rumah Pitri Ambit, penyelaras Zon C Tuai Rumah Kliman dan penyelaras Zon A Tuai Rumah Anthony Suding. Di kesempatan itu, Datuk Seri Huang menyeru penduduk rumah panjang memberikan sokongan penuh kepada Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS, Parti Bersatu Rakyat Sarawak SUPP dan Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg. Penduduk rumah panjang dalam pada itu amat berterima kasih kepada Datuk Seri Huang kerana membantu meringankan beban mereka semasa tempoh PKP ini. Sementara itu, seramai 1,550 KIR bagi kawasan Tubau telah menerima sumbangan bantuan bekalan makanan Sarawakku sayang 2021. Pengagihan bantuan yang telah memasuki hari kedua pada Sabtu lepas diteruskan untuk penduduk di kawasan Jelalong yang melibatkan 449 KIR dari 19 buah rumah panjang. Sementara itu, Adun Murum Kennedy Cupai Ugon yang turut melancarkan kerja-kerja pengagihan menjelaskan bantuan akan diteruskan untuk penduduk di kawasan Asap dan Murum. Ujarnya bantuan adalah untuk meringankan beban penduduk susulan pelaksanaan PKP yang sedang dikuatkuasakan. Beliau mengingatkan orang ramai agar sentiasa mematuhi SOP sebagai usaha memutuskan rantaian penularan COVID-19 dalam komuniti. Beralih ke laporan harian COVID-19 dengan Sarawak mencatatkan 600 kes baharu positif menjadikan jumlah keseluruhan kes meningkat kepada 51,171.
Menurut kenyataan media Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak pada Ahad, daerah-daerah yang merekodkan kes adalah seperti tertera. Sementara itu, 4 kes kematian baharu dilaporkan menjadikan jumlah kematian akibat jangkitan ini meningkat kepada seramai 322 orang. Kenyataan itu juga memaklumkan program pemberian vaksin AstraZeneca di 2 buah pusat pemberian vaksin AstraZeneca PPVAZ iaitu Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK dan di Institut Kemahiran Belia Negara IKBN Miri mula beroperasi pada 7 Jun 2021 mengikut jadual berikut. Dalam pada itu turut diisytiharkan 1 kluster baharu iaitu kluster Ulu Sebakung Mukah dan 5 kluster tamat iaitu kluster Sungai Kawi Meradong, kluster Ulu Balingian Selangau, kluster Sungai Rian Meradong, kluster Sungai Lemayong Meradong, kluster Sungai Senibong Julau setelah tiada kes baharu dikesan atau dilaporkan dalam tempoh 28 hari melibatkan kluster ini. Selain itu, daerah Belaga telah bertukar ke status kuning daripada status merah, manakala daerah Simunjan pula telah bertukar ke status jingga daripada status merah. Berikut pula merupakan lokasi bagi pengisytiharan, pelanjutan dan penamatan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Seterusnya, Jabatan Penerangan Daerah Tanjung Manis terus mempergiatkan program Info on Wheels IOW dalam usaha membantu pihak kerajaan menyebarkan maklumat mengenai situasi terkini berkaitan COVID-19. Program dijalankan pada Ahad di sekitar Kampung Belawai Jerijeh Baru Rajang dan Bandar Tanjung Manis dengan menggunakan kenderaan unit bergerak bagi menyampaikan informasi kepada penduduk setempat. Antara intipati maklumat adalah berhubung SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP, kebaikan pengambilan vaksin COVID-19, bantuan-bantuan dari kerajaan pusat dan kerajaan negeri termasuk langkah berjaga-jaga yang perlu diambil bagi memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Selain hebahan umum turut diagihkan risalah dan poster yang berkaitan bertujuan memastikan semua penduduk menerima penerangan dengan lebih jelas. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Fidai Hanan Sahni dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin, saya mewakili seluruh tenaga kerja UKAS merafak sembah dan mengucapkan setinggi-tinggi ucapan tahniah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah sebenar sambutan ulang tahun Hari Keputeraan rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku. Salam UKAS.